Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, baik, daripada surah Al-An'am ayat 74 hingga 81 ini saya nak jelaskan bahawasanya Nabi Ibrahim ni sewaktu zaman beliau, apa yang beliau memperjuangkan. Ini saya nak jelaskanlah bahawasanya Nabi Ibrahim ni seorang yang menegah, orang kata, ajaran sesat, ajaran yang berpaling daripada agama Allah. Dia menjaga agama Allah ni sewaktu tu dengan contoh yang ada kaum dia yang degil. Dia tak percaya bahawasanya dengan adanya langit, adanya bulan, bintang dan sebagainya, semua pasti ada ciptaannya, iaitu Allah. Jadi dia nak membuktikan bahawasanya dengan ciptaan yang ada pada kita ni bukan malah pada langit dan bumi, adanya diri kita ni semuanya wujudnya daripada Allah. Semua itu wujudnya daripada Allah. Jadi pengajaran yang saya dapat selain daripada perjuangan beliau berdakwah ini untuk menegakkan agama Allah, iaitu daripada surah yang ke-74. Dia menegur ayahnya, betul? Ada yang dikata tafsirnya iaitu, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dalam kaummu dalam kesesatan yang nyata. Yang ini menunjukkan bahawasanya ayah dia ni sebenarnya bukan penganut Islam. Anak dia inilah yang Allah beri hidayah kepada dia untuk dia menegakkan agama Islam. Jadi Nabi Ibrahim ni bertanya dengan ayah dia, kenapa engkau menyembah berhala? Sedangkan berhala itu tidak mendatangkan manfaat, betul tak? Sedangkan berhala itu memang kita tahu dia memang duduk diam, yang memang akan bergerak ke sana ke sini. Melainkan kalau kita menyembah Allah, Allah itu pasti ada di mana-mana. Macam nanti kalau dia belum ambil Islam, kita akan belajar berkaitan akidah Islam yang apa semua untuk sen 1 lah. Di situ nanti akan kamu semua tahu apa itu kita mengenali Allah dan sebagainya. Itu meningkatkan lagi tahap akidah kita. Jadi sini saya nak menegaskan bahawasanya walaupun saya nak ingat satu dalam hidup ni, walaupun orang kata ibu dan ayah kita tu sejahat mana sekalipun, orang kata tak kisahlah, na'udzubillah jadi orang kata penzina atau sebagainya, jagalah hubungan sebaik-baiknya dengan ibu dan ayah. Yang pertama pasti Allah, yang kedua mesti ibu dan ayah. Sebab kunci keberkatan kita ni semua daripada dia. InsyaAllah, saya cakap, saya jujurnya, pengalaman saya, ada waktu satu ketika tu saya berasa macam tak sedap badan. Allah, esok nak periksa, esok nak kuis, esok ada orang kata hujan-hujan. Jadi saya call malam tu dengan mak saya, Bu, boleh tak doakan saya sekian-sekian. InsyaAllah dengan berkat doa dia tu, doa dia orang kata macam tak ada hijab. Terus doa dia naik. Esoknya bukan malah kata dipermudahkan, Alhamdulillah, keputusan pun Alhamdulillah. Tu saya nak cakap, yakin dengan, pertama yakin dengan Allah, yakin dengan doa ibu bapa. Jagalah hubungan sebaiknya dengan Allah dan dengan ibu bapa. InsyaAllah hidup kamu semua pasti dalam keberkatan. Ini pesanan bukan hanya pada kamu semua, tapi pada diri saya sendiri. Bagi kita semua bukan orang kata alim ulama yang boleh menjaga baik agama Allah ini, pasti akan ada kekurangannya sendiri. Jadi yang seterusnya, ada juga yang saya boleh petik, iaitu dengan kekuasaan Allah ini tiada batasnya. Jadi kamu semua fahamkan, dengan wujudnya dunia ni, dengan wujudnya kita hidup sekarang ni, semua pasti daripada Allah itu sendiri. Allah itulah yang maha berkuasa, Allah itulah yang maha baik pencipta-cipta. Macam contoh urusan kita berkaitan dengan dunia ni, tak kisahlah urusan belajar ke atau urusan apa-apa itu, semua tu kalau kita yakin dengan Allah, kita bersangka baik. Contoh kalau macam ujian, kita akan nanti ada satu ujian kita akan terima. Contoh Allah bagi ujian tak kisahlah kecil ke, sedangkan ujian yang kata jatuh pen ni pun dikatakan ujian sebenarnya. Sedangkan kita nak mengawal diri kita tu, macam kita nak cakap, ya Allah, ada kebebasan, macam ada carutan, dah jatuh tu, memanglah akan ada macam tu. Tapi malah mungkin nak cakap macam ni ujian yang sekecil-kecil tu pasti ada hikmah dia. Tak kisahlah ujian tu besar ke kecil ke, pasti Allah akan ada hikmah. Kunci dia sangka baik dengan Allah, insyaAllah. Sangka dia baik dengan Allah, Allah tu sebaik-baik perancangan. Kita tak tahu, mungkin sekarang ni kita diuji, 2 tahun akan datang mungkin ada hikmah di sebaliknya, kita tak tahu.
Contoh macam saya menjadi seorang yang penterjemah bahasa Asing ni first time sebenarnya. Tidak sendiri yang cuba nak mengajar dengan saya. Tapi saya yakin, saya doa dengan Allah. Memang kita ada tiga, kita akan pegang pada tiga: usaha, doa dan tawakal. Kalau usaha dah, doa dah, tawakal je pada Allah, Allah tu mesti mudahkan, InsyaAllah. Banyak-banyak dalam hidup ni kita ni niat dengan kerana Allah, bersangka baik dengan setiap urusan Allah itu, pasti hidup kita dipermudahkan. Okey, baik, lagi satu saya nak jelaskan berkaitan dengan hidayah. Okey, baik. Hidayah ni, sebenarnya hidayah ni boleh Allah berikan pada kita dalam pelbagai bentuk sebenarnya. Kalau kalian semua perasan, hidayah ni Allah